Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada video ini kami akan menerangkan biodata Imam Asim serta perawinya dan manhaj bacaannya. Sebelum kami meneruskan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Syafiqul Izzat bin Salim dan bersama dengan sahabat saya Muhammad Mut'il Akid bin Abdul Rashid. Okey, kita teruskan. Yang pertama, biodata Imam Asim. Imam Asim, nama diberi ialah Asim bin Abi Nujud. Nama panggilan beliau ialah Abu Bakar. Tahun beliau wafat ialah pada 127 Hijrah di Kufah. Okey, keistimewaan Imam Asim ialah beliau merupakan salah seorang daripada Imam Qiraat 7. Selain itu, Imam Asim ni ialah dari kalangan tabi'in. Seterusnya, Imam Asim juga ialah pakar dalam ilmu tajwid dan falsafah. Okey, lepas tu keistimewaan Imam Asim ni ialah mempunyai suara yang merdu. Okey, seterusnya kita tengok kepada guru beliau ataupun siapa yang pernah beliau bertalaki. Yang pertama ialah Abi Abdul Rahman Abdullah bin Habib bin Rabi'ah. Yang kedua Abi Maryam Zur bin Habish bin Habasyah. Yang ketiga Abi Amru Sa'ad bin Ilyas. Okey, seterusnya kita tengok kepada anak murid beliau. Yang pertama ialah Hafs bin Sulaiman. Yang kedua ialah Abu Bakar Syu'bah bin Ayash. Yang ketiga Aban bin Taghlab. Yang keempat Hamad bin Salamah. Okey, seterusnya ialah anak murid yang masyhur ialah Syu'bah dan Hafs. Okey, seterusnya kita teruskan dengan biodata rawi Imam Asim, iaitu yang pertama ialah Syu'bah, yang kedua ialah Hafs. Yang pertama, nama diberi ialah Syu'bah bin Ayash bin Salim Al-Hanaf Al-Asadi dan An-Nashani Al-Kufi. Panggilan diberi kepada Imam Syu'bah ialah Abu Bakar. Beliau lahir pada tahun 1995 Hijrah dan wafat pada tahun 193 Hijrah. Keistimewaan Imam Syu'bah ialah beliau merupakan imam besar di Kufah, ulama di kalangan ahli sunnah di Kufah dan telah khatam Al-Quran 18,000 kali. Okey, seterusnya beliau pernah bertalaki dengan Asim bin Abi Nujud, Atta bin Sa'ib dan Aslam Munqari. Anak murid kepada Imam Syu'bah ialah Abu Yusuf Yaqub bin Khalifah. Yang kedua Abdul Rahman bin Abdul Hamad. Yang ketiga Yahya bin Muhammad. Dan yang keempat Urwah bin Muhammad. Okey, seterusnya kita terus kepada biodata rawi yang kedua, iaitu Imam Hafs. Nama diberi kepada Imam Hafs ialah Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah. Panggilan beliau ialah Abu Umar. Tahun lahir Imam Hafs pada tahun 90 Hijrah dan beliau wafat pada tahun 180 Hijrah. Keistimewaan Imam Hafs ialah beliau pernah berguru dengan Imam Asim, iaitu bapa tirinya. Selain itu, beliau pakar dalam ilmu qiraat. Imam Hafs ini pernah bertalaki dengan Asim bin Nujud, iaitu imam beliau iaitu Imam Asim. Dan anak murid beliau ialah Husain bin Muhammad Maruzi. Yang kedua Amru bin As-Sabah. Yang ketiga Abid bin As-Sabah. Dan yang keempat Fudalil bin Yahya. Seterusnya riwayat Hafs yang banyak riwayat Hafs ini banyak digunakan di dalam bacaan di seluruh dunia. Seterusnya kita akan meneruskan kita punya slide, iaitu berkenaan dengan manhaj bacaan Imam Asim. Dalam manhaj bacaan Imam Asim ni dia ada basmalah, maddul wal qas, faraj huruf, mad munfasil dan mad wajib mutasil, hamzatain min kalimah,
imalah, ishmam dan rom serta naqal. Okey, pertamanya bab basmalah Imam Asim. Imam Asim membaca dengan isbat, iaitu dia mengekalkan basmalah antara dua surah kecuali surah Al-Anfal dan At-Taubah. Okey. Seterusnya bab mad wal qasr. Asim dia membaca dengan tawassut, iaitu kadar 4 harakat. Contoh dia ialah wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi wa inna itu dia akan dibacakan dengan 4. Okey, seterusnya bab farash huruf. Itu dia mengisbatkan huruf alif pada kalimah Malik dalam surah Al-Fatihah. Dia punya dalil daripada matan Asy-Syatibi, iaitu wa maliki yaumiddin rawi min nafsihi. Okey, seterusnya bab mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Mad munfasil dalam Tariq, dalam riwayat Hafs, dia berbeza dengan kadar panjang bagi mad ini, di mana sebahagian Tariq membaca dengan qas. Ada yang fuwaid al-qas, iaitu 3 harakat, dan tawassut 4 harakat, ataupun fuwaid al-tawassuf, iaitu 5 harakat. Mad muttasil pula perbezaan pada kadar panjang pada bagi mad ini, di mana sebahagian daripada Tariq membaca dengan at-tawassut. Jadi majoriti ataupun dari Asim, dia akan membaca dengan tawassut pada mad muttasil. Seterusnya bab hamzatain min kalimatan, iaitu pada kalimah a'jamiyyu di dalam surah Fussilat ayat 44. Riwayat Syu'bah akan membaca dengan mentahqiqkan kedua-dua huruf hamzah tersebut, iaitu dia akan menyebutkan baris kedua-dua hamzah itu, iaitu macam a'jamiyyu, dia akan sebut dengan jelas baris. Manakala pada riwayat Hafs pula, dia akan membacakan dengan mentahqiq huruf hamzah pertama dan mentasheelkan huruf hamzah kedua, iaitu seperti a'jamiyyu. Seterusnya bab imalah. Riwayat Hafs akan membaca dengan imalah pada kalimah majriha di dalam surah Hud ayat 41. Dan juga pada kalimah ta'manna dalam ayat 11 surah Yusuf. Imam Asim akan membaca dengan 2 wajah, iaitu ishmam dan rom. Iaitu contoh dia macam la ta'manna. Okay. Seterusnya Imam Asim akan membaca dengan naqal pada kalimah bi'salismu. Jadi cara bacaan dia inilah bi'salismu. Dia akan menaqalkan, dia memindahkan baris huruf hamzah kepada huruf lam. Jika hendak memulakan bacaan pada kalimah al-ismu, daripada dua wajah, iaitu dengan menyebut huruf hamzah wasal, iaitu al-ismu. Lepas tu seterusnya wajah kedua dengan menyebut huruf lam, lam ta'rif terus, maksudnya dia akan baca terus lismu. Seterusnya kalau riwayat Syu'bah pula akan membaca dengan imalah pada huruf ra pada semua awal surah yang bermula dengan alif lam ra. Jadi dia akan baca dengan alif lam ra. Okey, sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami, iaitu mengenai latar belakang Imam Asim dan manhaj Imam Syu'bah dan Hafs. Jika video ini bermanfaat kepada anda semua, sila like, komen and share. Dan jika ada kekurangan daripada video ini, kami memohon maaf daripada hujung rambut sehingga hujung kaki. Dan kami akhiri video kami ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.